Baik. Ya, sambunglah noh. Hari tu kita berhenti sampai takat tu yang mana Nabi Ibrahim balik rumah. Kan ingat tak tuan-tuan? Tak ada apa makanan, Namrud bagi kat semua orang kecuali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim balik rumah tak ada apa. Nabi Ibrahim isi dalam bekas gundukan tanah kan. Ambil tanah dalam gundi bawa balik rumah. Lepas tu mangkit bagi esok, tanah tu jadi makanan. Kita berhenti yang tu bulan lepas. Kita sambung balik yang tu lah insya-Allah. Baik. Setelah bangun, Ibrahim mendapati ada makanan yang telah disediakan oleh isterinya. Maka dia bertanya, kamu memperoleh makanan ini dari mana? Maka jawab isterinya, dari apa yang engkau bawa? Dengan demikian Ibrahim mengetahuilah bahawa perkara tersebut merupakan rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepadanya dan kepada keluarganya. Innallaha wasi'un alim. Allah rezeki dan kurnia daripada Allah. Allah itu maha luas pengetahuannya. Wasi' luas pengetahuan. Innallaha ghaniyyun hamid. Dan Allah itu maha kaya. Allah kalau nak bagi kepada kita apa-apa ganjaran, apa-apa pahala, apa-apa kebajikan, apa-apa rezeki, bukan macam kerajaan. Ada bajet, ada kuota, ada option. Pilih yang tu, tak dapat yang ni. Nak pilih apa? Nak pilih 3 bulan ke 6 bulan moratorium. Contoh apa, nak bantuan apa? Nak bantuan cash ke nak bantuan barang-barang? Allah Ghaniyyun Hamid, kaya. Kaya Allah tak ada yang tanding, tak ada. Kita cuma kaya, kita ni kaya apa? Kaya majaz saja. Allah kaya hakikat. Baik. Jadi kita belajar Rob Tuan. Allah Tuan hakikat segala-galanya. Macam kita Tuan juga, tapi Tuan majaz saja. Orang kata siapa Tuan kereta tu? Tuan kereta tu Haji Ahmad. Ya, Tuan, tapi Tuan majaz saja. Tuan mutlak hakiki Allah Subhanahu wa taala. Abu Qatadah satu ketika selepas perang, saya tak nak ingat perang apa, Khaybar ke Uhud, tapi tak apalah, satu ketika lepas perang, dia masa tu dia muda, dia kena panah sampai biji mata dia keluar daripada soket mata dia, terjuntai, sebut dalam sirah. Dia muda lagi masa tu, dia tangkas dan dia ni smart guy. Lepas tu dia duk susah hati pasal dia nak nikah. Dia nak nikah. Maka dia pergi jumpa Nabi, dia mengadu dekat Nabi SAW. Dia mengadu, dia kata, ya Rasulullah, minta tolong doa Ustaz, jampi sikit, tolong wangsuk balik lah mata ni kan. Maka Nabi senyum. Nabi kata Abu Qatadah, ada pilihan. Dia kata, kalau hang sanggup bersabar dengan benda ni, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih hebat lah di syurga nanti untuk hang. Confirm kan? Nabi sebut confirm lah, tentulah. Macam kita dulu tak tahu ke ni kan? Betul lah, kita baca fadilat, baca sekian dapat sekian-sekian kan, kita duk baca. Tapi yelah, kita tak tahu kan, tak ada assurance. Dialah tentulah Allah janji mesti dapat. Tapi kita orang kata apa? Macam ni Nabi sebut tu kan, confirm dapat benda ni di syurga kelak. Sama Sat dengan mata ni. Dia diam Sat. Dia fikir hati dia kan. Menarik lah syurga, siapa tak mau, dia confirm pula kan. Tapi aku nak menikah minggu depan ni. Mata 7 tes sebelah, macam mana pula? Saya jadi fitnah pula mata sebelah kan. Tergantung pula. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya nak dua-dua. Saya nak dua-dua. Maka Nabi senyum. Nabi pun ubat mata dia. Sampai ulama kata dalam sirah sebut, masuk balik mata dia sampai sahabat tengok, sahabat tak tahu. Sahabat kata, mata yang jatuh tu belah mana? Sahabat tak tahu. Pasal masuk kemah elok. Dan kata Abu Qatadah, lepas pada tu mata aku yang jatuh lagi terang. Lagi terang sebab kena tangan Nabi kan. Dan Abang kata apa? Abang kata rahmat Allah tu luas. Itu saya punya point tu. Maksudnya satu sahabat pun dia ada ialah kemanusiaan kan, nak nikah dan sebagainya, dan nak juga akhirat. Jadi minta doa boleh kan. Lepas tu kita dah baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nak kebaikan atas dunia, nak kebaikan atas akhirat. Kebaikan hasanah bukan maksud kaya saja kan. Hasanah ni luas, sihat. Lepas tu tak ada bermusuh dengan orang pun tak ada dengki kat kita pun lapang, boleh buat ibadat elok. Hasanah. Bukan kita nak dunia ni, dunia kena kaya saja, tidak. Maka Abang kata luah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika seorang sahabat yang lain dia sakit, dia demam. Dia demam yang sangat teruk. Sampai para sahabat berkata, ya Rasulullah,
jomlah kita ziarah dia. Maka bila Nabi pergi ziarah, Nabi tengok, Nabi terus tanya dia. Nabi kata, hang ada tak minta doa sesuatu dekat Allah? Nabi tahu. Habis saya lupa nama sahabat ni. Dia bukan dalam kalangan kibar sahabah lah, sahabat-sahabat yang kecil lah. Maka dia kata, ada ya Rasulullah. Nabi kita doa apa? Saya minta satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah, di syurga kelak, di akhirat nanti nak makam yang tinggi. Kemudian saya kata, saya sebutlah doa saya, ya Allah, bagilah dunia aku timpa sakit untuk aku nak dapat benda tu. Maka Nabi kata, kenapa nak kecilkan rahmat Allah yang luas? Minta kedudukan tersebut. Janganlah minta sampai nak kena tawar-menawar, tak payahlah. Yang ni berminta elok, yang sana berminta elok lah. Kalau Allah bagi juga itu, orang kata apa, Allah bagi ujian, tak apalah. Ni kita sendiri minta, ya Allah, saya nak syurga nombor 1. Kalau tak cukup amalan saya ni, ragulah kesihatan saya ni. Jangan sampai lagu tu. Nabi kata, nikmat Allah luas. Siapa suruh minta? Sampai tahu tu Allah kaya. Allah bukan macam kerajaan yang wah minta yang ni dah, tak boleh, aku kena tarik ni sikit lah. Dah, Allah kaya. Minta yang ni, minta. Allah bagi semua, Allah kaya. Kita minta lah. Baik. Maka Allah bagi rezeki kat Nabi Ibrahim berupa yang macam ni. Baik. Zaid bin Aslam mengatakan, Zaid bin Aslam ni seorang perawi ulama sirah hadis. Zaid bin Aslam, Allah Ta'ala mengirimkan kepada raja sombong itu malaikat yang menyuruhnya beriman kepada Allah, tetapi dia menolaknya. Ni lepas pada peristiwa itu, malaikat pula mai. Ini Zaid bin Aslam punya ni qaul, dia kata malaikat pula mai menyuruh Namrud tersebut untuk beriman kepada Allah, tetapi dia menolaknya. Lalu malaikat mengajaknya untuk yang kali kedua sampai ketiganya, tetapi dia tetap menolaknya. Kemudian malaikat itu berkata, kumpulkan semua yang boleh engkau kumpulkan, dan aku pun akan mengumpulkan bala tenteraku. Maka Raja Namrud itu pun mengumpulkan bala tenteranya tepat pada saat matahari terbit. Kemudian Allah mengirimkan lalat yang tidak terlihat oleh mereka. Lalat-lalat itu memakan daging dan darah mereka hingga tertinggal hanya tulang belulang sahaja. Kemudian seekor lalat dari lalat-lalat itu masuk ke dalam lubang hidung Raja Namrud dan menetap di dalamnya selama 400 tahun. Dengan lalat itu Allah mengazabkannya. Selama itu dia juga selalu memukul kepalanya dengan besi sehingga Allah membinasakannya. Cuma kita dengar selalu nyamuk, kan? Tapi yang ni bahasa Melayu, saya tak tengok bahasa Arab tadi. Kok dia silah terjemah ke Arab nyamuk ke lalat ke. Tapi sekok menatang lah. Kita dengar selalu nyamuk. Ibn Katsir sebut lalat. Sama ada Ibn Katsir sebut ataupun dia terjemuh kata lalat ni. Saya kena tengok balik yang bahasa Arab esok, pasal lagi di rumah. Tapi yang tu itulah sekok. Kalau kita tengok dalam syarah sirah yang lain, dia kata sekok tu yang masuk dalam telinga dah sekok. Lepas tu duk ketik otak dia. Sampai dia tak tahan, dia buka satu jawatan. Dia buka, Namrud ni buka satu jawatan. Siapa-siapa kerja kerajaan ni kena isi SPA lah kan. Habuan nak main buat apa kerja tu? Kerja katok kepala dia lah. Seronok tuan-tuan kalau ada lah ni. Pemimpin buka satu jawatan, main ketok kepala aku. Kan? Maka Namrud buat satu jawatan, tak tahulah grade berapa kan. Dia nak kuat-kuat kot. Hari yang nyamuk tu ketik, dia tak boleh gabu kod dalam tuan-tuan. Dia tak. Kita kalau rengkung katai, tuan-tuan pernah buat tak? Saya selalu buat. Kan? Katai rengkung nak gabu tak boleh. Kita bagi gabu dengan getaran ni, bunyi gitu. Anak saya cukup takut, bila saya buat dia lari. Padahal kita katai rengkung dalam tak boleh gabu. Gabu dengan getaran tu kan. Yang ni otak dalam katai nak gabu ke mana kan? Dalam katai dalam. Maka dia ketuk tak puas. Maka dia buat satu jawatan khas, orang main ketuk dia. Buka jawatan kosong ni. Ada pencen tak ada pencen tak tahu, tapi Allah Ta'ala hinakan dia bila mana sebelumnya dihinakan orang. Kan ingat dia kata cerita bulan lepas, dia bagi rakyat dia rendah taraf hidup, dia beli jamu makan, dia bagi susah. Jadi dia senang nak rasuah, nak lempak makan, nak lempak apa, orang akan ikut dia lah. Jadi kali itu Allah buat, Allah pusing bagi rakyat dia itu, salah seorang orang bawahan yang tak kenal pun boleh rembuk dia dengan besi. Allahu Akbar. Itulah Allah boleh menghinakan dan memuliakan siapa saja. Baik. Itulah kesudahan Namrud. Kesudahan dia. Baik. Kita masuk kepada bab yang seterusnya. Saya tanya sini. Ni dia sebut pasal Nabi Ibrahim berhijrah ke Syira, ni pendek ya.
Boleh lah yang ni. Kita masuk kepada bab yang baru. Nabi Ibrahim berhijrah ke Syria, kemudian tinggal di Mekah. Bab yang baru. Baik. Ketika Ibrahim berhijrah di atas perintah Allah, meninggalkan kaumnya dan berpindah dari hadapan mereka, jadi tinggal kaum dia, sementara isterinya seorang yang tak dapat melahirkan anak, yang disebut dalam ni mandul, sehingga dia tidak mempunyai seorang anak pun, tetapi bersamanya anak saudaranya iaitu Lut bin Haran bin Azar. Ada hadis yang Nabi kata fa'amanahu Luta, lepas Nabi Ibrahim keluar daripada api itu, seorang beriman, iaitu Nabi Lut. Maka Nabi Lut ini ialah anak saudara kepada Nabi Ibrahim, anak saudara Nabi Ibrahim. Setelah itu Allah menganugerahkan kepadanya anak-anak yang soleh. Dia jadikan anak keturunannya kenabian dan pengembang Alkitab. Setiap Nabi yang diutus setelahnya adalah keturunannya, dan setiap Alkitab yang diturunkan dari langit kepada seorang Nabi setelahnya adalah daripada keturunannya. Ini dia bagi secara umum dulu. Yang demikian itu adalah sebagai penghormatan baginya. Dia tinggalkan negeri, keluarga dan kaum kerabatnya menuju ke suatu negeri yang menjadikannya tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri yang menjadi tujuannya berhijrah ialah negeri Syam. Syam, Syria sekarang lah. Negeri yang perjalanan para nabi, sirah para anbiya dan para ulama banyak di bumi Syam. Hatta sampai zaman kontemporari ni pun ramai ulama di bumi Syam. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syam. Dr. apa yang Ustaz Nazmi Karim suka bawa tu, Dr. Ali As-Sabuni, Syam. Apa nama lagi yang baru meninggal baru ni, dalam kalangan muhaddis. Sebelum ni Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, Syam. Yang meninggal baru ni Syekh Nuruddin Aitir, Syam. Banyak ulama-ulama Syria, sebaik ulama-ulama Syria ni ramai. Tapi sekarang Syria diuji dengan pertempuran tersebut, ataupun sedia maklum lah. Baik. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab, Abu Aliyah, Qatadah dan lain-lain. Sementara Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya yang bermaksud ke sebuah negeri yang telah kami memberkatinya untuk sekalian manusia. Lepas pada Syam, Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dengan tu pergi Mekah pula. Ni secara umum dulu lah, dia tak pergi dalam begini. Ni dia cerita umum dulu, lagi baru dia masuk satu-satu. Baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahawasanya Ibrahim bersama anak saudaranya, yakni Lut, saudaranya Nahor, Sarah yang merupakan isterinya sendiri, dan Milka, isteri saudaranya, melakukan perjalanan lalu singgah di Karhae, Carrhae, Karhae. Lalu ayahnya meninggal dunia di sana. As-Sa'di berkata Ibrahim dan Lut berangkat menuju ke Syria. Lalu Ibrahim bertemu dengan Sarah, iaitu puteri Raja Karhae ni. Sarah ni puteri raja. Baik. Lalu Ibrahim menikahinya dengan tujuan agar dia memeluk agamanya dan tidak memeluk agama kaumnya. Sebab ayah puteri Sarah ni orang yang memusuhi agama Ibrahim. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir, namun kedudukannya gharib, maksudnya tak kuat lah. Gharib, saya cerita dari tu, dia ada dua maksud. Dia ada gharib sanad dengan gharib matan. Gharib sanad bermaksud jaluran dia berlaku tafarruq, satu jalur lah. Satu jalur yang bawa cerita ni. Padahal kalau ikut logik banyak lah, ramai kan, ulama ramai, tapi satu jalur lah. Dia ni ambil A, ambil pada B, ambil pada C, ambil pada D, sampailah jalan cerita yang sebenar kan? Itu kalau seorang yang tak jumpa jalan lain. Kita ada hadis, kita kata daripada Bukhari, ambil daripada siapa? Ambil pada apa nama, Ishaq bin Rahuya, ambil pada Imam Syafi'i, ambil pada Imam Malik ambil pada Ibn Syihab Az-Zuhri, Imam Syari ambil pada apa nama ni, anak Zubair, Urwah bin Zubair, ambil pada Zubair bin Awam, Urwah ambil pada Siti Aisyah. Zubair tak banyak hadis. Urwah ambil pada Aisyah, Aisyah ambil pada Nabi. Satu jalur. Betul pula main jalur ni Imam Abu Daud tak riwayat. Imam Abu Daud terus ambil pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil pada siapa? Kita katalah Imam Syafi'i ambil pada Imam Ahmad, Imam Ahmad ambil daripada siapa-siapa sebut ni kan, seorang-seorang sama sampai pada Abu Hurairah, Abu Hurairah ambil pada Nabi. Sebut tu maksud saya tadi banyak jalan. Tapi yang ni bermaksud satu jalannya. Satu jalannya. Jadi bila gharib satu jalan ni,
Dia ada possibility dia kuat, ada possibility dia tak kuat. Macam tu. Anda faham maksud saya kan? Boleh jadi satu jalan tapi kuat. Boleh jadi satu jalan tak kuat. Macam tu. Tapi kalau banyak jalan mutawatir, tentu dah kuat. Kan? Tentu dah kuat. Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan tahu hadis tu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar tu kan. Hadis tu paling kuat pasal mutawatir di jalan yang paling banyak. Allah takdirkan hadis tu dia berada pada jalan yang paling banyak. Baik. Tapi ni tak apa, tapi ni sirah gharib pun dia bukan hukum. Dia cerita. Kalau dhaif pun boleh sirah. Dia bukan hukum tak boleh. Akidah tak boleh terus. Akidah kena mutawatir. Baik, tapi sirah tak apa. Baik. Okey. Ahlul Kitab menyebutkan, ini di kerujukan lama, rujukan lama, disebut sebagai Israeli riwayah yang kita boleh tolak, kita boleh terima, dan kita boleh KIV. Kita tengok dulu sebab Ibn Katsir dia akan ulah kalau Ahlul Kitab ni. Ahlul Kitab menyebutkan bahawa setelah Ibrahim tiba di Syria, Allah memberikan wahyu kepadanya, sesungguhnya aku, yakni Allah, akan menjadikan negeri ini buat orang-orang yang hidup setelahmu. Kemudian Ibrahim melakukan penyembelihan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah di atas nikmat tersebut, dan dia juga membina kubah di Baitul Maqdis. Kemudian dia berangkat meneruskan perjalanan ke Taiman. Dia dilanda kelaparan, selanjutnya meneruskan perjalanan ke Mesir. Tapi ini dalam rujukan lama lah, bukan dalam hadis kita. Para Ahlul Kitab juga menceritakan kisah tentang Sarah bersama rajanya. Ibrahim mengatakan kepada Sarah, katakan aku saudaranya. Kemudian mereka menyebutnya mengenai pelayanan raja kepadanya. Macam ni, saya ringkas aku ni lah. Ini rujukan lama. Kalau kita buka dalam Bidayah Nihayah dalam versi yang panjang 30 jilid tu, dia ada bab khusus tentang cerita-cerita dari khabar lama, kisah-kisah orang dak lama. Dia panggil kisah umat terdahulu, memang ada. Dan Ibn Katsir juga datangkan dalil, boleh ke tak boleh cerita tentang perihal orang dulu dan ambil cerita daripada mereka. Ada hadis Nabi kata, ballighuni walau ayah wa hadisu an bani Israel wala haraja. Sampaikan olehku walaupun satu ayat, dan boleh cerita pasal kisah Bani Israel dulu. Boleh. Cuma ada disiplin dia. Kita dah selalu sebut benda tu kan. Okay, baik. Dan kita nak cerita pasal Juraish. Ingat kan Juraish? Yang dia semayang, mak dia main panggil dia tak bunyuk tu. Ingat tak cerita tu? Dulu aja Ustaz cerita. Itu kisah orang lama. Kisah-kisah terdahulu. Sebab sahabat ni, contoh macam Abu Hurairah, kawan baik dia Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ni dulu, Ka'ab ni orang Bani Israel, Yahudi yang peluk Islam lepas pada tu. Jadi dia mewarisi cerita-cerita tu banyak. Jadi Abu Hurairah banyak riwayat pada Nabi, kemudian dia riwayat cerita. Jadi dia tanya, Ka'ab ni tu antara salah satu jalan ni. Macam mana kalau orang tanya, macam mana cerita-cerita dulu boleh mai selain daripada Nabi? Kalau daripada Nabi ni, memang Nabi akan sebut kana rajulun mimman kana qablakum. Dulu ada seorang lelaki sebelum pada zaman kamu, Nabi kata macam tu. Ataupun Nabi kata kana rajulun min bani Israel. Dulu ada seorang lelaki dalam kalangan Bani Israel. Bila Nabi kata macam tu, maksudnya cerita lama dulu. Tuan-tuan ingat tak cerita Al-Kiflu? Tuan-tuan biasa tak dengan Al-Kiflu? Nabi cerita pasal Al-Kiflu, seorang yang kaya raya yang hidup dah jauh daripada Allah. Anas bin Malik riwayat hadis ni kata, Nabi ulang kat kami cerita Al-Kiflu ni bukan sekali, bukan 3 kali, bukan 7 kali, bahkan lebih. Ringkas cerita Al-Kiflu tu sampai satu malam seorang perempuan mai nak pinjam duit dekat dia. Dia kata, aku boleh bagi pinjam duit, tak payah pinjam lah, aku bagilah, dengan syarat hang kena gadaikan tubuh hang lah, maruh hang kepada aku. Kan? Kemudian perempuan tu teriak, kata kalau bukan kerana aku terdesak sebab ayah aku nak mati dah, susah tak ada duit, aku takkan buat benda ni, aku takut kat Allah. Dia kata, tak apa, anak aku bukan paksa. Kan? Maka terpaksa lah perempuan tu, terpaksa. Bila malam tu sebelum betul-betul, maaf sebutlah dalam hadis sebut, bila dia dah naik atas paha perempuan tu dah. Dia dah naik dah atas paha perempuan tu dah. Nak berlaku dah benda tu. Perempuan tu menangis. Tulis, masa jijik kan. Dia kata, kenapa hantar ya? Aku bukan paksa. Aku rogol kata, aku paksa kata, aku offer. Hang setuju tadi.
teriak amal. Dia kata, aku sedih mengenangkan diriku, aku tak rela benda ni. Dia kata, kalaulah bukan kerana susah sikit-sikit lah. Dan Al-Kiflu pun terduduk saat tepi tu. Dia kata, hang lagu ni punya susah Allah uji hang pun hang masih taat kepada Allah lagi tu. Aku ni punya senang Allah bagi, tak pernah rasa susah hidup aku. Aku tak ingat kepada Allah. Maka Al-Kiflu malu kat perempuan tu. Terduduk dia ambil duit, dia bagi, nah ni khustukah, tak salah, aku tak mau, pergi balik, pakai baju balik. Malam tu juga dia doa taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Esok tu dia mati, malam tu lah dia mati. Dan Nabi kata dalam hadis tu, di pangkal hadis Nabi kata, Al-Kiflu fil jannah, dia masuk syurga. Seluruh hidup dia buat maksiat, satu malam dia taubat, malam itu dia mati, dia masuk syurga. Dan kata Anas bin Malik, perawi ni saya ingat saya, Nabi bukan ulang hadis ni sekali, berkali-kali Nabi ulang nak beritahu rahmat Allah luas. No? Rahmat Allah luas. Dia kisah orang terdahulu tu. Kisah sebenarnya cerita dulu di surau ni. Seorang bapa yang jahat, kemudian dia nak mati. Ingat tak? Dia panggil anak dia. Dia kata, lau ana mutun, wahai anak, lepas ayah mati, kalau ayah mati, fa'ahriquni, bakar mayat ayah. Ingat tak? Summa dharruni fir rihi, kemudian lemparlah mayat ayah ni di angin yang lalu. Kan? Sebab apa dia kata? Lau qadara alayya rabbi la yu'adzibani 'adzaban ma 'adzabahu ahada. Kalau Allah jumpa mayat ayah, Allah akan azab ayah dengan azab yang tak pernah Allah bagi kat orang lain. Makna apa? Dia jahil, dia tak tahu. Dia ingat kalau dia badan dia tak ada, Allah tak dapat kesan dia. Dia ingat Allah ni forensik dengan apa-apa. Dia ingat Allah tak boleh jumpa dia. Tapi satu yang maksud tersirat dalam hati dia apa? Dia ada takut dekat Allah. Betul tak? Kalau dia tak takut, dia tak minta menyuruh. Cuma dia bodoh, cuma dia jahil, dia tak pernah tahu, dia tak nak pergi kuliah, dia tak tahu. Dia ingat kalau badan dia binasa habis, Allah tak jumpa dia. Kan? Tapi apa yang mendorong dia buat benda tu? Sebab dia takut kepada Allah. Maka bila dia mati, Nabi kata, Allah sebut kepada bumi, ya ardh, wahai bumi, ijma'i ma fiki, kumpulkan apa debu-debu DNA dia semua yang bertebaran atas muka bumi, kamu ni taput kamu, kumpulkan dia. Fa idza qama, dan dia dibangunkan di hadapan Allah. Maka Allah tanya dia, ma hamalaka ala ma sana'ta, kenapa hang susah-susah diri hang buat benda ni? Dia jawab apa? Khasyatullah, takut kepada Allah. Saya memang jahat, tapi saya bodoh, saya tak tahu. Maka saya minta bakat dari saya buanglah. Mudah-mudahan saya dapat lari pada Allah. Rupanya tak dapat lari juga. Ghafaralah, kata Nabi, Allah ampunkan dia, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu kisah orang terdahulu. Ini maksud saya dalam cerita ni adalah, kalau tuan-tuan tertanya di sini dan di dalam ni, lagu mana Ibnu Katsir boleh dapat cerita-cerita ni, Ustaz? Satu Quran. Quran banyak kan, Nabi Ibrahim dalam Quran, Nabi Isa dalam Quran, Nabi Musa dalam Quran, Zulkarnain dalam Quran kan. Satu. Kemudian kisah-kisah dalam Quran yang tak disebut nama. Kita baca surah Yasin, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a, kan, bersegera seorang lelaki lari ke kaum dia dan menyerit, kan. Dalam tafsir dia bincang lelaki tu nama apa, kan. Kemudian dia cerita lelaki tu siapa. Kemudian dia bincang pasal apa, Rasul tu, fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun tu. Ada dua orang Nabi mai kat kaum tu tak mau dengar, Allah kuatkan dengan Nabi yang ketiga. Cerita-cerita tu tengok dalam tafsir pula, dia cerita lah ni Nabi apa sebenarnya ni kaum zaman bila ni, dia cerita. Satu Quran. Yang kedua hadis, yang saya bagi contoh tadi tu, Juraish, lelaki-lelaki banyak dalam hadis tadi tu. Yang kedua. Yang ketiga itulah khabar orang dahulu yang saya kata tadi tu. Abu Hurairah ambil daripada beberapa orang Yahudi yang dah peluk Islam dan sebagainya. Itu yang cerita tu boleh sampai kat kita. Nanti tuan-tuan, kita akan sampai kisah Nabi Yusuf nanti kan. Lepas ni Nabi Ibrahim, Ismail apa semua tu, nantilah akan sampai Nabi Yusuf. Ada cerita seorang Yahudi pi bagi kat Sayyidina Umar satu cerita pasal kisah orang terdahulu zaman Yahudi ni. Maka Sayyidina Umar bawa cerita tu dekat Nabi. Dan masa tu para sahabat pakai puji, kata cerita tu macam best lah. Maka Allah turunkan surah Yusuf. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi tu. Aku kisahkan kepada kamu kisah yang ahsan. Ahsan dalam bahasa Inggeris dia, bahasa Melayu dia ahsan. Bahasa Inggeris lah, better. Dia bukan
best, dia bukan good, dia better, lebih baik. Lebih baik. So kenapa lebih baik? Kalau kita buka asbab nuzul pasal kisah tu lah. Allah nak abad kata kisah Nabi Yusuf ni lagi baik daripada kisah orang Yahudi tu cerita. Ahsan. Surah Al-Mulk tu ada baca tiap malam, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang buat amalan yang lebih baik? Dalam kalangan orang yang buat amalan baik-baik ni, kita nak jadi orang yang buat lebih baik. No? Bolehkan sikit lagi sambung dah. Baik. Itu ringkasnya. Saya ringkaskan ni, dia cerita panjang ni, satu muka surat ni saya simplify kat tuan-tuan macam tu lah. Dia nak habaq kata kisah-kisah ni orang Ahlul Kitab yang cerita, dan dia pelbagai versi. Ada versi kata Siti Sarah tu bapa dia Raja Karahai tu dan zalim. Tapi dia kata cerita ni gharib. Ada yang kata Siti Sarah tu kenal dekat Taiman. Begitulah maksud saya yang tu lah. Maksudnya Ibn Katsir dia cerita sumber dia. Yang ni Ahlul Kitab habang, yang ni Ahlul Kitab ambil kat kawan ni. Nah, kita clear yang tu. Baik. Baik. Abu Hurairah menceritakan. Tengok. Ni dia kata Abu Hurairah menceritakan. Dia tak kata Abu Hurairah an Abi Hurairah anin Nabi. Bukan. Dia bukan marfu'. Dia Abu Hurairah mauquf dekat Abu Hurairah, mungkin dia ambil daripada Ka'ab. Kalau kita mengaji dalam kelas hadis, dia kan cerita tak, Abu Hurairah ni dia banyak kawan. Dia suka pi ambil maklumat-maklumat dekat para sahabat satulah. Sebab Abu Hurairah ni kan masuk Islam dah lewat dah. Tuan tahu kan? Tapi dia paling banyak riwayat hadis sebab dia Ahli Sufah. Ahli Sufah tetapi Madinah, Masjid Nabawi, makam Nabi di belakang, itu belakang tu, itu tempat Ahli Sufah dulu. Tapak adalah bukan tempat di situ. Jadi dia rajin pergi ambil kat sahabat, dan dia rajin pergi tanya riwayat-riwayat lama ni. Masa tu dia tahu. Jadi dia cerita, dia kata pada satu hari ketika Ibrahim bersama dengan Sarah, isteri yang pertama tu kan, tiba-tiba datang seorang penguasa yang kejam. Dikatakan kepadanya, di sini terdapat seseorang yang bersamanya itu seorang wanita yang cantik. Maksudnya laki AJK ni main ni, dia tengok Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah memang seka. Maka dia balik pergi habaq kat raja. Dia kata, wahai tuanku, saya jumpa seorang lelaki tu, di sisi dia ada seorang perempuan yang seka. Raja dalam zaman ni dia suka bini orang. Tuan-tuan, dia suka perempuan cantik, tapi bini orang dia lagi suka. Mungkin sebab bagi dia raja, dia nak uji kuasa dia, ego dia. Siapa yang boleh lawan dengan aku? Macam tu lah kot saya rasa. Baik. Lalu si raja mengirimkan seorang utusan kepadanya untuk bertanyakan siapakah wanita tersebut. Lalu jawab Ibrahim, dia adalah saudara perempuanku. Ibrahim kata, ni adik-beradik saya. Contoh ni tuan-tuan, meskipun Abu Hurairah ambil daripada siapa kita tak tahu, pasal dalam ni tak sebut, tapi Al-Bukhari meriwayatkan benda ni. Okay, baik, satu. Tetapi ada hadis yang sahih yang lain yang kata Ibrahim tak pernah menipu melainkan 3 keadaan, 3 kali. Satu yang patung tu, ingat tak? Siapa yang katok patung ni? Ibrahim kita tanyalah dia, besar kan? Satu yang ni. Satu. Yang ni kita akan cerita lagi satu lagi. Jadi bermaksud hadis ni, riwayat ni jadi kuat tak? Sebab sokongan hadis saya ni kuat lah. Ya? Baik. Sebab Ibrahim kata, ni adik-beradik saya. Sebab tu saya kata tadi, raja tu dia suka bini orang. Jadi Nabi Ibrahim katalah adik, dia tak kata adik, dia kata adik-beradik. Nabi Ibrahim tak kata adik lah, dia kata adik-beradik, ada beza tu. Baik. Lalu Ibrahim pergi kepada Sarah seraya mengatakan, wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman selain aku dan kamu. Dan orang ini bertanyakan, muka bumi ini bermaksud bumi negara tu nah. Ulama terjemah kata tu Mesir, masa tu Raja Mesir. Bukan seluruh bumi, sebab masa tu ada Nabi Lut yang beriman, tapi telah ditugaskan ke negeri lain. Baik. Maka tak ada siapa yang beriman dekat bumi Mesir masalah ni. Aku ngahang je. Dan orang ini bertanyakan kepadaku tentang kamu, maka aku memberitahu mereka bahawa kamu adalah saudara perempuanku. Bahasa mudah dia, Nabi Ibrahim jumpa Sarah, kata, tadi ada orang kerajaan mai. Nah, dia tanya siapa hang? Abang-abang kata hang ni adik-beradik abang lah. Macam tu bahasa mudah dia. Maka janganlah engkau berbohong kepadaku. Bahasa mudah dia, Nabi Ibrahim kata,
Selagi kalau dia mai pula tanya hang pula, abang lagu tu lah kita plan. Baik. Kemudian dikirimkan utusan kepada Sarah ketika Sarah masuk kepadanya. Tak bahasa itu. Jadi itu yang dalam hadis, kita akan sampai hadis tu nanti. Tu dia je sebut-sebut ada tu. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Ada tang ni ke? Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali hanya 3 kali. Tu. Iaitu ucapannya ketika diundang. Tu yang pertama ingat tak? Yang kawan dia tanya, "Wahai Ibrahim, jom kita keluar pergi sambut raya." Dia kata apa? "Aku sakit." Ni satu. Ya. Kemudian yang patung besar. Kemudian ucapannya kepada Sarah. 3. Tetapi bohong dalam konteks ini bukan bohong. Itu dalam usul fiqh dia ada perbincangan tentang maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Saya pernah bincang aku yang tu. Ucapan seorang pelafaz itu tak dinilai atas ucapan dia, tetapi ada yang dinilai adalah maksud dia. Dia punya maqasid, maksud dia cakap tu. Yang dulu pernah viral, jangan panggil dekat suami ayah ataupun abi, kan? Jangan panggil kat bini umi, tapi panggil nama dia. Sebab apa? Sat lagi jadi jatuh zihar, menyamakan dengan mak. Tak jatuh. Pasal kita bukan panggil iktiraf dia mak kita, dia bini lah. Cuma uruf mak oi, pak oi, itu saja. Dulu orang pernah viral tuan-tuan, kata jangan panggil jatuh talak. Ada metode tu. Tak jatuh. Pasal kaedah usul kata yang dibahaskan itu adalah maksud lafiz, maksud pelafaz, bukan lafaz. Sebab tu dia mai ada pecahan kaedah. Tok Kadi kata aku nikahkan akan dikau Muhammad apa-apa dengan itulah kan, dengan isteri nama perempuan pula panjang kan, Nur. Kita pula jenis gagap sikit, kita kata setuju, terima. Maka kata ulama sah tak? Terima tak? Terima. Boleh. Dia ada orang tahu kena satu nafas saja. Tak ada main tahu tu. Kaedah tu lah. Banyak lagi lah kaedah tu boleh masuk ke dalam banyak lagi. Contoh saya bagi yang lain. Orang nak pukul orang habis teruk ni, ataupun seorang lelaki ni pukul bini dia sampai berdarah teruk dah, bini tu lari menyorok rumah kita. Lelaki tu main tanya, kata kan, bukan bini lah, katalah orang lain lah. Ada tak jumpa seorang lalu kat sendiri, kita tahu orang tu duk menyorok rumah kita dan dia mangsa kezaliman ni. Kita tak ada. Bukan kita bohong, tapi tak maksud kita nak jaga. Cuma dia ada kaedah yang lain lah. Dia tak boleh kata tak ada. Mungkin macam Nabi Ibrahim saya bagi contoh lah. Nabi Ibrahim tak kata adik. Maksudnya dia bukan bohong, dia kata adik-beradik. Sebab tu dalam ni kata apa? Maksudnya di sini ialah adik-beradik seagama. Maksudnya dia masih ada sandak juga. Dia masih ada sandak. Tuan faham maksudnya? Kalau kata ni adik perempuan saya, jadi bohong tu ya, tak ada sandak. Tapi dia kata ni adik-beradik saya, sedap, maksudnya adik-beradik seagama pun adik-beradik, betul ya. Macam yang kes Quran ayat tu yang member dia ajak, wahai Ibrahim jom ikut ke tepi raya di luar, kan? Dia Quran kata apa? Dia tengok bintang, kemudian dia kalih, dia kata inni saqim, aku sakit. Maka ulama dalam tafsir kata apa? Sakit tu bermaksud aku sakit tengok perangai hamba. Aku sakit kepala dengan perangai hamba ni, pergi sembah batu berhala ni. Jadi benda yang boleh ada sandak. Yang kita tadi, contoh tadi tu, dia sandak kepada dia nak selamatkan orang tu. Yang contoh tadi tu, bukan kata, oi tak boleh bohong dosa. Ada seorang tadi mati kawan tu. Kan? Itu kita kena dalam agama ni. Agama dia datang dengan cara, dia datang dengan peraturan, dia datang dengan package yang cukup sempurna lah. Kita jangan risau dah. Kan tuan-tuan baru ni dia viral pula 3-4 orang pasal, tuan-tuan boleh tengok dah. Dia berkata waktu solat salah. Tuan perasan? Tuan tak perasan kau bagus tuan. Budak muda lah ni, dia baru sebab pula di internet lah, dia berkata semayang selama ni salah. Kacau tuan-tuan, ni pun pekat serang dia batas agama lah, dia agama Islam lah, ustaz jahat, ulama jahat. Semua tak betul ya, malam ni takut tu. Sedangkan proses nak penetapan waktu solat ni, mana takwim ni bukan mudah. Proses yang panjang kan. Dia melibatkan yang nak dia panggil declination of the sun. Titik decline pengurangan ketinggian matahari tu panjang sangat, tak tahu banyak, bisa bagi ringkas. Dia akan ukur ketinggian matahari tu dan titik decline dia. Lepas tu pula titik tu pula bukan sekali satu titik ya. Setiap negeri tu dia kena ada, dia panggil zon lilitan bumi.
zon lilitan. Betul, zon lilitan. Maksudnya kan bentuk muka bumi tak sama. Ada beberapa tempat jadi spot untuk kita ukur kat situ, kat sini, kat sini. Kemudian di setiap negeri dia ada stesen rujukan waktu pula. Macam sini saya tak tahulah Kedah. Macam Penang, saya baca dalam makalah Mufti Pulau Pinang, titik tu 13 kalau Penang. Dan stesen penetapan waktu tu kena letak dekat tempat yang paling barat sekali. Jadi kalau Pulau Pinang, Pantai Aceh balik pulau. Pasal apa paling barat? Pasal kalau nak ukur matahari naik pada timur, jadi apa-apa pun dia lah. Jadi dia tengok titik dia berapa. Tuan-tuan pun tak faham kan? Saya pun tak faham kan sebenarnya ni. Cuma saya nak cerita proses dia ni. Saya nak kata susahnya. Lepas tu dia dah habis semua tu, dia pakai pula yang disebut sebagai alat yang disebut sebagai kuadran dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Arab dia kata robok mujayyab ni. Kuadran untuk nak ukur pula ketinggian planet, ketinggian irtifa'ul syams, ketinggian bayangan matahari. Ui, panjang. Dah sempurna apa semua tu, dia tengok pula waktu ikhtiar, waktu hati-hati ni. Bincang pula yang tu. Lepas tu dia pergi pula waktu duha pergi berapa pula. Habis tu present dekat majlis agama Islam, bila Islam present kat raja-raja pula, baru lului keluar takwim. Pasal tu kena dia kuda keluar dulu. Takwim lambat sikit pasal proses yang panjang. Tak tahu hari ni kita main apa tahu tak insya-Allah benda ni selama ni. Bahaya tuan-tuan. Akhir zaman. Pasal dia persoalkan tentang fajar sadiq dengan fajar kazib, kan? Kita belajar fiqh dulu dah. Fajar kazib ni dia naik, dia tegak. Fajar kazib ni tuan-tuan, dia naik awal. Dia sementara lah. Tuan-tuan makik bagi subuh, sebelum subuh tuan-tuan makik awal sikit, tuan-tuan tengok. Dia cerah tapi dia menegak. Dia naik tinggi tu. Tu bukan fajar sadiq, tu dalam fiqh kita kata fajar kazib. Fajar menipu. Bukan dia menipu, maksudnya fajar yang sementara ya. Lepas tu dia akan hilang. Dia akan naik fajar sadiq. Fajar sadiq ni fajar benar. Dia nampak meliputi. Tu baru masuk tu subuh. Tapi kita bukan orangnya. Tu saja. Memang penetapan waktu semayang ni kaedah asal dia dan ijtihad peribadi. Saya takut sebut ni. Kaedah asal dia. Kaedah asal. Maksudnya tuan-tuan duduk di kebun seorang-seorang zaman dulu ni. Tak ada telefon, tak ada apa. Jadi ijtihad peribadi bermaksud pacak tiang satu tengok. Okey. Betul tak? Maksud saya macam tu. Maksudnya dia bukan benda-benda hukum yang besar yang aku tak boleh ijtihad waktu solat ni. Kena ulama mujtahid ijtihad. Jadi aku duduk di kebun seorang-seorang tengah pandang pasir, aku tak boleh sembahyang. Dah. Waktu solat boleh. Tapi lah ni tak payahlah. Lah ni ada telefon, ada semua, ada waktu semua, ikut je lah. Tapi kaedah asal dia dulu. Antara ijtihad yang kita boleh ijtihad, yang tu lah. Yang lain hukum besar tak boleh. Tapi lah ni tak payah dah. Lah ni ada teknologi dah. Okay, berapa jam tu? Jam ni betul tak? Oh, tengah betul. 9 kenapa 8.50 situ kuih 10? Kau jam ni mati? Oh, mati ya. Tu saya pun aku silap. La ilaha, betul lah nak buat lah. Mata tak nampak hak tu ya. Weh, dekat 9 dah. Allah Akbar, tak perasan. Maka tuan-tuan, tu cerita dia no. Jadi kita kena hati-hatilah dengan fenomena akhir zaman yang orang berani sangat bercakap ni. Takut tuan-tuan. Seronok berbongkak-bongkak ni, tapi betul-betul padanlah, hormatlah institusi agama, hormatlah disiplin ilmu. Saya takut apa? Kalau kita biasakan budaya tu, esok semua kita nak bongkar. Bukan bongkar. Semua kita nak macam, tahukah anda selama ni kita, sebelum ni macam tu lah. Tahu tak selama ni kita subuh salah? Betul heboh bila. Tahu tak selama ni kita maghrib salah? Lepas tu dia heboh bila. Saya takut benda ni kalau biar lagi 20 tahun. Tahu tak tuan-tuan, selama ni kita sembah yang salah. Kacau. Betul tak? Lah mungkin tak berlaku ke depan takut anak cucu kita esok. Jadi kita berhati-hatilah nah. Wallahu taala alam. Saya minta maaf lah tak perasan jam. Apa nama ni, kita sambung bulan depan insya-Allah. Kita balik kepada minggu yang selalu baliklah nah. Bulan ni pasal saya hari tu ada program ya, kita ganti minggu ni. Bulan depan kita sambung minggu keempat balik. Wallahu taala alam. Bulan depan kita sambunglah. Siti Sarah pergi menghadap Raja Mesir tu apa jadi. Tuan-tuan pun tahu dah, tapi kita bincang. Allah taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa yadhal mursalin wa amal malakatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafriqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lillahi fi lawalan ba'na wa la tab'una shaqiyyan matuda wa la mahruma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.